yang mana kita menyambung dari perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab yang kita baca sebelum ini, iaitu Ad-Da'watut Tammah, atau kitab yang telah terjemahkan dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Sampai kepada perkataan beliau radhiyallahu anhu, nafa'anallah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum. Tuntutan dunia selalu menghambat manusia dari mencari ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillah mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ala ma nawal al-imam Habib Abdullah bin Ali wal-Haddad usulihi wa furu'ihim wal ulama ila amilin awliya'i was salihin. Allah yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dapat bersama di waktu yang terbaik bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya', yang mudah-mudahan dengan pengisian ilmu dan juga peringatan ini adalah mengisi kepada waktu ini sehingga menjadi waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menambah manfaat dan ilmu kepada kita, yang mana kita menyambung dari perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab yang kita baca sebelum ini, iaitu Ad-Da'watut Tammah, atau kitab yang telah terjemahkan dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Sampai kepada perkataan beliau radhiyallahu anhu, nafa'anallah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum. Tuntutan dunia selalu menghambat manusia dari mencari ilmu agama. Kalau sebelum ini kita telah pun disebutkan tentang tuntutan dan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan di situ ada ilmu yang disebut dengan fardu ain. Yakni setiap individu itu wajib untuk cari dan mendapatkan ilmu tersebut. Setiap individu, baik lelaki ataupun perempuan. Sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang Islam, baik lelaki ataupun perempuan. Bermakna setiap orang itu mesti mempunyai ilmu fardu ain, dan untuk mendapatkannya adalah dengan jalan ta'allum, iaitu belajar. Soalannya, kenapa masih lagi ada orang yang jahil? Yakni sampai ilmu yang asas fardu ain, baik itu daripada akidah ataupun syariah ataupun akhlak, itu ada lagi yang tak tahu. Apa yang menghalang kepada mereka itu daripada menuntut ilmu? Maka kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang paling menghambat, yang menjadi sebab utama seseorang itu meninggalkan daripada mendapatkan ilmu yang utama ini adalah kerana tuntutan dunia. Atau secara lebih
Jelas lagi adalah kerana dunia. Kerana kepentingan duniawi. Jadi kata Imam Haddad, yang menghambat si orang jahil itu dari mencari kebenaran dan mengenali agama, tiada lain melainkan tuntutan dunia dan menghabiskan semua waktunya dengan mengejar dunia. Jadi dunia ini yang dikejar. Menjadi matlamat, bukan alat. Dunia ini sepatutnya menjadi alat untuk kita mendapat kebaikan dan balasan di akhirat, bukan matlamat. Jadi kalau dah jadi matlamat, dah jadi keutamaan untuk dikejar. Dan sifat dunia ini, apabila dikejar, dia akan lari meninggalkan orang yang mengejarnya. Kenapa? Kerana dunia itu memang dianya akan sentiasa bergerak ke hadapan. Itu dunia. Dunia semakin ke depan, semakin maju, semakin moden, semakin canggih. Jadi kita hari ini mengejar handphone yang hebat, tapi nanti sekejap lagi keluaran yang lain. Dia tinggalkan teknologi yang kita ada ni, dia pergi build kepada teknologi yang lebih hebat lagi. Tertinggal, kejar lagi, beli pula, dia akan build lagi yang lebih lagi. Dia akan lari daripada orang yang mengejarnya. Jadi tak guna dikejar kepada dunia ni. Tapi kalau kita lari daripada dunia, tak kejar dunia, apa akan berlaku? Dunia akan kejar kepada kita. Dunia yang kejar kepada kita. Mereka yang nak kita untuk nak dapatkan dunia, dia kejar kita. Tapi kalau kita kejar dunia, dia akan lari meninggalkan kita. Jadi, orang yang kejar dunia, maka tergadailah waktunya sehingga untuk dia mendapatkan ilmu yang utama pun akan terpaksa dikorbankan. Senang dengan keindahannya. Begitulah orang yang sudah mula mengejar dunia, maka akan bertambahlah cinta kepada dunia, maka dia akan menjadi orang yang suka dengan keindahannya. Maka digambarkan dunia ini ataupun apa yang dilihat dunia ini adalah indah. Bezanya pandangan orang ahli dunia ini dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita memandang dunia ini macam mana? Macam kata Nabi SAW, jifah bagaikan bangkai yang busuk. Maksudnya apa? Kita kalau jalan ada bangkai busuk, adakah kita akan semakin dekat dan mendekat dan pergi ke situ? Tak. Kita akan buat apa? Kita akan semakin menjauh dan lari daripada bukan hanya bangkainya, bahkan baunya. Macam tu Nabi ibaratkan dunia ini bagaikan bangkai yang busuk. Bermakna pandangan ahli syurga melihat keindahan ahli dunia, melihat kepada keindahan dunia ini adalah berbeza dengan pandangan Nabi kita Muhammad SAW yang suruh kita memandang dunia dengan cara seperti itu. Bukan untuk membenci kepada dunia, tidak mengatakan demikian, tapi adalah untuk kita menjauhinya dan berhati-hati terhadap fitnah yang ada kepada dunia. Dan tidak merasa penat lelah untuk mengumpulkannya. Jadi, kalau sudah dipanggil jatuh cinta, tak ada istilah yang disebutkan jemu, penat dan susah. Benda yang dia minat, benda yang dia suka. Itu adalah power of love. Sebab itulah kita sentiasa ajak dengan berbagai kaedah dan cara. Para ulama kita membentuk macam-macam program. Di antara yang paling banyak programnya disebut dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta Rasulullah. Kenapa? Memang itu tuntutan, merupakan kewajipan untuk kita cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi sebenarnya juga kerana kita ini memang apabila hilangnya, terhakisnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka tempat itu akan diambil oleh dunia atau benda yang lain. Jadi kalau cinta itu sudah diletakkan kepada selain dari Allah dan Rasulnya,
habis. Tapi kalau sekiranya kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, kita akan menjadi orang yang paling selamat sekali. Sebab itu dikatakan salasun, ada 3. Man kunna fihi wajada halawatul iman. Siapa yang ada salah satu atau apa yang ada 3 perkara ini, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Yang apa dia? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu menjadikan Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling dicintai daripada yang lain. Baru dapat yang disebut halawatul iman, kemanisan iman. Tapi kalau cinta selain Allah itu, cinta selain daripada Rasulullah itu lebih, maka dia akan membawa kemudaratan yang dahsyat. Macam orang yang cinta dunia, dia panggil hubbud dunia. Maka dia tidak akan rasa penat, dia tak akan pada jemu. Kadang-kadang kita yang tengok penat. Tak penat ke dia ni kejar dunia ni? Pagi, petang, siang, malam. Dengan mengejar dunia. Sampai tak ada waktu dengan masjid. Tak ada waktu dengan Al-Quran. Tak ada waktu dengan kuliah ilmu. Tak ada waktu bahkan kadang-kadang dengan keluarga. Dengan silaturahimnya. Dengan jirannya. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tengok penat, tapi dia tak rasa penat. Dia tak rasa bosan. Kenapa? Kerana cinta. Begitu orang cinta kepada Allah dan Rasul. Mana ada rasa penat solat? Mana ada penat untuk melakukan amal? Mana ada penat melakukan daripada ibadah? Rasulullah SAW berdiri, solat, punya lama, punya hebat, sampai bengkak kaki. Sakit tak bengkak kaki ni? Ya sakit, namanya bengkak itu adalah merupakan alamatul alam. Tanda kesakitan. Dari satu-satu itu adalah membengkak. Sakit. Tapi kenapa Rasulullah tak sakit? Bukan tak sakit, tapi tak rasa sakit. Kenapa tak rasa sakit? Kerana cinta. Afala akunu abdan syakura? Tak bolehkah aku jadi orang yang bersyukur, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini orang kalau cinta dunia, dia tak rasa penat mencari dunia. Sehingga tiada lagi waktu yang tinggal dan tidak ada lagi sisa waktu yang baik untuk mencari kebenaran dan menuntut ilmu agama. Jadi tergadailah waktu dia. Tak adalah waktu dia lagi untuk nak menuntut ilmu. Akhirnya, walaupun mungkin dia berjaya daripada dunianya. Berjaya ni mana mendapatkan hasil itu. Tapi dia tetap digelar dengan jahil. Agak-agak marah lah kalau kita cakap orang yang hebat, kehidupan mewah. Kalau digelar dia jahil, marah tak? Marah. Saya berjaya ni, ini bukan jahil. Saya adalah orang yang bijak. Tak. Jahil itu nisbah kepada orang yang tak mengenal kepada Allah. Orang yang tak beribadah kepada Allah. Jahil ini orang yang meninggalkan kewajipan. Yang tak tahu tentang fardu ain. Ini jahil. Jadi kalau kamu tak mau status itu, ini dulu selesaikan. Iaitu, hendaklah kamu menuntut ilmu. Maka orang ini nasibnya hanya di dunia saja. Bahagian dia dapat, tapi dapat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dalam Quran sebut. Tapi di akhirat dia tak ada bahagian lagi. Dia hanya berjaya bahagian dunia saja. Tapi dia tidak akan ada bahagian lagi untuk akhirat. Jadi nasibnya hanya di dunia saja, dengan menghabiskan masanya untuk mengumpul dunia dan menyimpannya, serta bersenang lenang dengan syahwat dan keladatannya. Enjoylah dunia ni, seronok. Agak-agak berbaloi ke? Berbaloi lah. Kita dapat enjoy dunia ni, kita dapat buat itu, buat ini. Betul ke? Nabi pernah cerita tentang seorang yang mana nanti ketika dibicarakan di hadapan Allah,
Ternyata dekat dunia dulu dia berikan dia limpahan dari kekayaan dan kemewahan. Dan dia gunakan tu untuk berseronok sungguh. Macam-macam lah, apa saja jenis keseronokan yang memenuhi syahwat. Baik halal atau haram, semua dia buat. Dan dengan sebab itulah akhirnya dia dihisap dan telah diputuskan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Allah kata kat malaikat, masukkan dia sekejap je. Secelup je, masuk, keluarkan, bawa kepada aku. Waktu ketika mana dia dimasukkan, sekejap dalam neraka dia dikeluarkan, ketika kembali kepada Allah, Allah bertanya, ya fulan, wahai hamba-Ku, dulu kat dunia kau pernah tak merasa keseronokan daripada kehidupan dunia kamu? Apa dia jawab? Tak pernah ya Allah. Kenapa? Sebab kesakitan yang dia tanggung ketika dia dimasukkan dalam neraka dengan kadar sekejap itu pun sudah menghilangkan segala nikmat yang dia rasa ketika di dunia. Tak berbaloi. Habis lupa dia dengan segala daripada kesusahan dan segala kesenangan dia dan juga apa yang dia dapatkan ketika dalam kehidupan. Sakit sangat, dahsyat sangat, azab pedih sangat. Tak ingat dah dia segala nikmat tu. Berbaloi ke? Sebaliknya, ada seorang hamba itu di dunia, ya, diuji selalu, susah dalam keadaan yang kehidupannya sempit, sabar dia, sehingga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga. Tapi Allah suruh masuk sekejap, keluarkan. Ditanya, wahai hamba, kau dulu kat dunia dulu pernah susah ke? Dia kata, tak pernah ya Allah. Lupa dia segala kesusahan dia di dunia dulu. Kenapa? Kerana nikmat yang dirasa dalam syurga itu memadamkan, menghilangkan dari segala kesusahan yang dia pernah rasa di dunia tu. Bermakna dekat sana tu adalah merupakan daripada yang paling utama untuk kita ambil perhatian. Sebab tu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha hidup dalam keadaan mewah dari segi sudut hartanya banyak, jutawan, tapi apa yang dia habiskan dalam umur hidupnya adalah berbakti kepada agama, berkhidmat kepada Rasulullah. Hartanya dicurahkan untuk membantu kepada orang lain, sehingga akhirnya dia tempat mengadu, dia tempat mengeluh, dan bahkan dia sendiri pun akhirnya sudah habis yang telah pun hidup dalam keadaan yang sangat sederhana sekali. Waktu dia nak meninggal dunia, Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga untuk Khadijah. Bayangkan, Allah dah siapkan. Dan ciri syurga itu tepat dengan apa yang ada pada Khadijah tu. Selain dari keindahan dia, dia tidak akan di dalamnya mendengar keluh kesah, dan dia tidak akan pernah merasa lapar. Kenapa? Ya, dekat dunia dulu dia selalu di tempat mengadu. Rasulullah sendiri pun kadang-kadang mengeluh kepada Khadijah. Nah, Khadijah pujuk. Itulah tugas Khadijah dekat dunia. Tapi kat akhirat Allah balas, tak ada lagi dah. Dia seronok saja kat akhirat nanti. Dekat dunia dia lapar demi memberi makan kepada orang lain. Kat akhirat dia tidak akan pernah lapar. Subhanallah. Apa yang kita korbankan dekat dunia ini dengan kebaikan, walaupun kita merasa susah, kita akan dibalas dengan kesenangan dekat sana. Tapi kalau dekat dunia ini senang untuk dunia dan syahwat, kita akan dibalas susah di akhirat nanti. Itu adalah sifir dia yang kita kena hafal. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang merasa aman kepada Allah itu di dunia, maka dia akan takut di akhirat nanti. Aman maksudnya tak adalah apa, Allah boleh kebalas, tak ada apa, relax, buat tak kisah halal haram, merasa aman. Ke akhirat dia akan rasa takut nanti. Tapi barang siapa yang merasa takut kepada Allah di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Kat dunia takut, ini tak boleh buat ni, bahaya ni, Allah marah ni, yang ni Allah murka, yang ni haram ni, ni tak boleh ni. Takut. Ke akhirat dia aman nanti di akhirat. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, orang ini disebutkan dia tiada mempunyai bahagian dan nasib lagi buat dunia dan akhirat. Dan lantaran kejahilannya yang pekat dan kesangatan lalainya, dia menjangka bahawa menuntut dunia itu lebih penting baginya. Dah semakin jahil,
Akhirnya orang ajak menuntut ilmu, dia kata yang ini penting. Dia dah mula dah lebih jahil lagi. Walaupun kadang-kadang ada orang tu memang dia jahil, tapi dia tetap sedar dan tahu bahawa ilmu agama itu utama. Tapi ada orang yang sampai tahap kejahilannya mengatakan ilmu agama itu dah tak penting. Yang penting adalah bagaimana kita nak menguasai dunia ini. Itulah disebut orang yang jahil, yang bersangatan jahil. Dia akan pergi ke arah itu. Dia menjangka bahawa menuntut dunia itu lebih penting baginya, lebih utama dan wajib daripada menuntut ilmu-ilmu agama dan mengenali liku-likunya, serta mengetahui tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Kalau cerita pasal dunia, dialah pakarnya. Tapi apabila nak diajak untuk nak belajar agama tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dialah orang yang paling allergic ataupun yang paling menjauhkan diri daripadanya. Pada orang-orang yang semacam inilah Allah Ta'ala telah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedang yang mengenai akhirat pula mereka terus lalai. Ya, mereka hebat, pakar tentang dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Dalam firman-Nya yang lain berbunyi, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina hum ghafilun. Mereka rida dengan kehidupan dunia semata dan mereka merasa tenang terhadapnya, sedang mereka lalai dengan bukti-bukti kami, kata Allah. Mereka itulah yang tempat tinggalnya di dalam api neraka disebabkan apa yang mereka usahakan sendiri. Mereka rida dengan dunia, mereka tenang kat dunia ni, maksudnya mereka memang selesa dekat dunia je. Itu matlamat target mereka. Tapi terhadap apa yang diperintahkan dan juga daripada bukti-bukti keagungan Allah untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah, mereka lalai, mereka ingkar. Maka Allah sediakan tempat mereka itu di neraka. Kerana apa? Kerana itu yang mereka buat, mereka itu yang mereka minta. Baik, susah sangat ke nak menuntut ilmu ni? Itu soalan dia. Sehingga kadang-kadang tu orang kata saya tak ada waktu, saya tak ada masa, saya tak ada kemampuan dan sebagainya. Modal si Muslim menuntut ilmu agama ni apa? Pada hakikatnya, bekerja untuk menuntut ilmu agama dan mengenalinya serta melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan mengerjakan semua suruhannya adalah asas dan pokok yang mesti diambil berat. Maksudnya, sepatutnya yang menjadi keutamaan bagi seorang itu ini dulu, iaitu mengenal Allah, menuntut ilmu Allah, mengetahui syariat tentang halal dan haram. Sedang segala urusan dunia itu adalah datang terkemudian sesudahnya. Patutnya prioriti itu adalah ilmu agama dulu. Dunia itu kemudian. Bukan tak boleh. Wala tansa nafsi baka minad dunia. Wa batawu fima atakallah darul akhirah. Cari akhirat dulu. Maksudnya keutamaan, bina keutamaan kamu untuk akhirat. Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Tapi yang mana dulu? Akhirat dulu. Haknya Allah dulu kita tahu. Dunia itu datang terkemudian sesudahnya. Itu pun hanya yang terpenting daripadanya saja. Kalau dia ada asas agama yang betul, dia selamat dunianya. Sebab dia tahu yang mana yang utama, yang mana tak perlu. Hari ini, kita berhadapan dengan orang-orang yang mana dia tak tahu yang mana utama daripada keduniaan itu. Sehingga akhirnya mereka hanyut dengan perkara-perkara, bukan kata perkara yang haram itu,
Tapi perkara yang sia-sia banyak dihabiskan. Sebab apa? Sebab tak tahu yang mana lebih utama. Kerana jahil. Adapun yang tidak penting, maka dia sebenarnya dilarang dan harus manusia menzuhudkan diri daripadanya. Sebab tu dalam hadis Nabi bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu, di antara kebaikan Islam seseorang itu. Jadi kalau kita kata nak tahu sempurna tak, baik tak Islam kita ni, pegangan kita ni, hidup Islam kita ni, kita cek. Sudahkah kita meninggalkan ma la ya'ni, perkara-perkara yang sia-sia? Bukan cakap cerita pasal meninggalkan yang haram, itu keutamaan. Ini nak cerita ni meninggalkan yang sia-sia ni. Zaman kita, zaman perkara sia-sia itu sangat banyak. Media sosialnya, hiburannya, sportnya. Ini, minta maaf saya bukan kata haram ni, bukan saya tak mengatakan haram. Tapi kita kena faham, ada perkara-perkara itu disebut dengan perkara yang ma la ya'ni, tak ada faedah, tak ada sia-sia, tidak menambahkan iman, tidak merosakkan iman. Tak? Jadi itu dianggap apa? Ma la ya'ni. Dan Nabi SAW kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di antara 3 perkara yang Nabi pasti tinggalkan dan Nabi tak akan buat adalah salah satunya ma la ya'ni, iaitu perkara yang sia-sia. Nabi tak akan buat benda yang bukan sia-sia, tak ada. Nak buat sesuatu, biar ada faedah. Faedah yang paling utama terhadap iman. Tak kisahlah buat apa. Nak pergi beraya rumah orang, biar menambah iman untuk silaturahim, untuk ukhuwah. Kan dia menambah iman. Kerana Allah. Kerana kalau dia buat sesuatu itu tidak menambah kepadanya iman, tak menambah kepadanya amal, tak menambah kepadanya ilmu, maka perkara itu dianggap sia-sia. Apatah lagi hari ini orang-orang yang dia sibuk tentang kehidupan orang lain, pergi tengok orang ni buat apa, masak apa hari ni kahwin dengan siapa, bercerai dengan siapa, kemudian la haula wala quwata illa billah. Tak ada faedah untuk dia pun, tak menambah iman, bahkan mungkin datangkan dosa. Kerana apa? Kerana kita termasuk orang yang terjasus. Terjasusnya apa? Mencari-cari, mengintip-ngintip, mengambil tahu tentang aib orang lain, tentang kehidupan orang lain yang tak dengar-mena dengan kita ni. Kesian. Hari ini kita berada dalam jurang cabaran yang begitu dalam. Anak-anak kita dan juga generasi-generasi ini berada dengan dalam fitnah yang begitu bahaya. Jadi oleh kerana itu, apa yang telah pun diingatkan oleh Imam Haddad ini adalah satu peringatan yang jelas. Kata Imam Haddad, cuba lihat betapa si jahil yang lalai tadi telah menerbalikkan perkara lantaran bodoh dan jahilnya. Yang kepala dijadikan yang bawah, rendah. Yang rendah dijadikan kepala. Maksud dia terbalikkan. Yang mana utama? Sepatutnya utama ni menuntut ilmu Allah. Nak kenal Allah, nak taat kepada Allah, tahu yang mana Allah suka, yang Allah larang. Itu yang utama. Yang dunia ni nanti kemudian. Tak, dia terbalik. Dia keutamaan dia adalah dunia dulu. Nantilah kita cari akhirat tu, dia kata. Itu namanya jahil. Yang patut diikut, dia membelakanginya. Ini orang jahil. Yang harus berzuhud padanya serta membencinya, dia suka kepadanya. Yang Islam suruh untuk dia ikut, dia berpaling, tak nak buat. Tapi yang suruh dia jauhkan, itu yang dia nak buat. Maka dia disebut jahil. Dan ini yang Nabi hadapi ketika dakwah, khususnya di Mekah dulu. Berhadapan dengan siapa? Golongan jahiliyah. Mereka ni sifatnya macam tu.
Sifatnya yang dilarang itulah yang mereka nak buat. Yang baik itulah yang mereka nak jauh. Maka Nabi kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Oleh kerana itu aku diutuskan untuk nak betulkan akhlak tu. Nak betulkan, yang balik tadi balik, Nabi nak balikkan semula. Itulah. Hari ni problemnya ialah orang-orang di akhir zaman ni dia terbalik-balik. Dia nak terbalikkan balik. La ilaha illallah. Kita tinggal kita je nak terbalik sama ke tak? Lepas tu kata dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, atas diri kamulah, atas kamulah menjaga diri kamu sendiri. Pernah ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang ahli Quran, memahami Quran. Adakah maksud Allah mengatakan wahai orang beriman, di atas kamulah menjaga diri kamu sendiri? Bermakna kita kena tinggalkan orang ramai, kita kena duduk sendiri-sendiri, kita kena jauhi daripada sosial. Kata Ibn Mas'ud, belum sampai waktunya. Aku pernah tanya kepada Rasulullah, kata Nabi, belum waktunya. Bila waktunya? Apabila ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi SAW? Kata baginda Rasulullah SAW, ialah apabila syuh muta', apabila kebakhilan, orang dah makin kedekut, dah semakin kedekut sangat, pentingkan diri sendiri, selfish dah masing-masing. Dan apabila dia dah semakin pentingkan diri sendiri, timbullah banyaknya hasad dengki. Berdengki orang ni. Sebab apa? Sebab dia je nak hebat. Dan dia kedekut. Bahkan nikmat Allah yang Allah nak limpahkan ke orang pun dia dengki juga. Dia kedekut juga. Itu yang pertama. Yang kedua, wahawan muttaba', iaitu apabila waktu itu orang sudah mengikut hawa nafsu lebih daripada perintah Allah. Ikut hawa nafsu je. Yang ketiga, iaitu wa'ijabu mar'u binafsih. Orang zaman itu, mereka ni bangga dengan diri mereka, dan bahkan pendapat mereka itu adalah mereka merasa lebih betul daripada pendapat orang lain. Waktu itu, kata Nabi SAW, alaikum anfusakum, baru kamu boleh tinggalkan orang ni. Apabila sampai saat dan zaman itu. Jadi kita ni nampak tanda-tandanya ada, tapi kita taklah claim kata itu dah zaman kita. Tak. Tapi dia akan lebih worse dan akan menuju ke zaman itu. Maka pada waktu itu, kamu jangan jadi lagi bersama dengan orang-orang yang boleh membawa kemudaratan kepada agamamu itu. Sebab tu dia kata apa? Ad-dinu ataupun ja'ad-dinu ghariban atau ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu mula lahirnya dengan asing, tak dikenal, pelik. Islam itu datang dengan keadaan yang orang pandang asing dan pelik, tak kenal. Kemudian setelah itu dikenalkan oleh Nabi. Nabi ajarkan, Nabi didik, Nabi sampaikan. Bina generasi yang hebat. Kemudian wasayaudu ghariban kama bada'. Ingat, tapi akhirnya dia akan kembali balik kepada asing. Islam akan dipandang asing, seolah tak dikenal lagi Islam. Pelik orang yang mengamalkan Islam itu. Dia akan kembali seperti itu, kata Nabi. Fatuba lil ghuraba. Maka Nabi mengatakan, maka berbahagialah orang-orang asing. Orang asing itu bukannya makhluk makhluk asing. Maksudnya orang-orang yang tetap beramal dengan Islam dan kebenaran ni. Kata Nabi itu untung waktu itu
kalau kamu masih tetap dengan keadaan pegangan yang benar walaupun kamu dipandang pelik oleh orang. Jadi bermakna itu adalah apa yang Nabi sebut, wa sayaudu ghariban kama bada, dia akan kembali asing, dia akan jadi pelik nanti, kata Nabi SAW. Masa itulah kita kena asingkan diri daripada orang supaya kita tak terjerumus sama dengan kerosakan-kerosakan yang berlaku. Itulah dia malapetaka sifat jahil dan kemudaratannya yang bakal membawa bala dan hina ke atas ahlinya di dunia dan di akhirat. Sebab itu ada madah, ada syair yang menyifatkan ma yablughul a'da'a min jahilin ma yablughul jahila min nafsihi. Tiada apa yang mencelakakan musuh dari si orang bodoh seperti apa yang mencelakakan si orang bodoh dari dirinya sendiri. Sebab tu orang jahil ni yang mudaratkan dia bukan orang lain, diri dia sendiri. Sebab tu salah satu lagi dalam riwayat kata Sayyidina Ali, tidak ada satu musuh yang lebih jahat daripada kebodohan. Bahkan musuh seseorang itu, diri seseorang itu adalah kebodohan dia sendiri. Itu musuh dia. Yang lain pula bermadah, wa fil jahdi qabla al-mauti mautu li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Orang bodoh itu sama seperti orang mati sebelum dia ditimpa mati. Maknanya orang bodoh ni dah dianggap mati dah sebenarnya. Dia tu nampak jasad hidup tapi sebenarnya mati. Jasadnya itu umpama kubur bagi jiwanya yang belum dikuburi lagi. Sebenarnya dia dah mati, dia terkubur dalam jasad ni kerana kejahilan dia. Sifat jahil kini merata di mana-mana. Sifat jahil itu telah membelenggu ahli zaman sekarang dan telah menguasai hal dan keadaan mereka sampai hilang pegangan, sehingga semua mereka ataupun kebanyakan daripada mereka tiada lagi mengetahui atau mengenal batas-batas kebenaran dan agama. Apa dia? Dan dari akhirat pula. Dan apa yang berlaku kelak ketika menemui Allah? Bagaimana pula? Maka ini akan semua menjadi satu balak yang besar, yang bahayanya bakal menimpa bukan saja si jahil dan orang awam pula, malah menimpa ke atas tubuh si alim, sama seperti termasuk orang-orang yang khususnya sekali. Jadi kalau kejahilan ini sudah merebak dan bertambah, maka akan turunlah balak Allah. Di antara balak yang paling awal yang akan berlaku adalah kerosakan alam ni, bumi ni. Sebab orang jahil sifatnya merosak. Sebab dia kata dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di atas muka bumi ini, di baik di laut atau di lautan, adalah kerana tangan-tangan manusia. Bahkan ketika mana Nabi Adam nak diciptakan, malaikat kata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kau nak ciptakan makhluk yang nanti akan merosakkan muka bumi ini dan juga menumpahkan darah. Itu sifat, dua sifat disebutkan malaikat. Kenapa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Sebab dengan ilmu ni tak ada akan buat fasad, kerosakan, tak akan menumpahkan darah. Hari ni kerosakan berlaku tak dekat bumi? Hari ni tumpah darah, berlaku tak peperangan? Ya, di mana tak pernah berhenti berperang pun. Di mana-mana ada perang. Kenapa? Ya, kerana ilmu tak ada. Kalau ada ilmu, tak akan berlaku yang disebutkan fasad, tak akan disebutkan penumpahan darah. Hakata sebutkan. Sebab sifat orang berilmu itu, dia tidak akan merosak, tetapi dia akan membawa manfaat dan kebaikan. Hadirin rahmati oleh Allah. Jadi apabila orang jahil itu sudah
ramai, merata di mana-mana, sebenarnya yang akan bertanggungjawab atau yang paling bertanggungjawab adalah orang alim. Bermakna dia sebenarnya minta maaf takut kerana orang alim sendiri tidak menyampaikan ilmu, tak pergi dakwah. Usaha dakwah semakin kita panggil berkurang. Jadi sebab tu kejahilan merata di mana-mana. Maka orang alim kena bertanggungjawab juga. Jadi adapun bahaya yang menimpa si jahil itu, maka perkaranya tidak sepi lagi, sebab dia telah menyia-nyiakan apa yang difardukan Allah ke atasnya dari hal mengenal agamanya dan mempelajari hukum hakamnya. Orang jahil memang dia akan mendapatkan hukuman, dia akan datang kepadanya mudarat. Tapi yang menjadi problem dan menakutkan adalah dibimbangi, yang akan ditimpakan juga adalah kepada orang alim, kepada orang yang berilmu. Kenapa? Sama ada dia tidak melakukan dakwah, dia tidak mengajar, dia tak sampaikan ilmu. Kerana itu peranan para ulama, itu peranannya para duat, orang-orang yang berilmu. Kerana Nabi suruh kita sampaikan ilmu, disuruh untuk kita berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa aku aku diperintah adalah sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keterangan yang jelas. Katakan ini jalan aku. Allah suruh kata, wahai Rasulullah, cakap ini jalan aku, ini jalan Rasulullah SAW, untuk mengajak orang kepada kebenaran, kepada Allah dengan jelas, penerangan yang jelas, iaitu jalan aku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, jalanku dan jalan orang-orang yang ikut kepada aku. Wa manittaba'ani, yang ikut kepada aku kembali kepada apa yang disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada Rasulullah Muhammad, kalau kamu dakwa kamu cinta kepada Allah, maka ikut aku, ikut Rasulullah. Ana wa manittaba'ani, ia ikut jalan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena teruskan tugas dakwah ini, pertama kepada diri kita, kedua kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat kita. Jangan ada sampai kita ni cuai. Kerana kalau kejahilan itu sudah merata di mana-mana, maka akan turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Al-bala ya'um, disebutkan bala itu menimpa secara umumnya. Kalau tempat itu, minta maaf, terbina dengan tempat-tempat tak baik, siapa yang mudarat? Orang yang tinggal di tempat tu. Walaupun orang yang tinggal tu orang baik, ada yang baik kat situ, dia pun akan terima akibat dia. Kalau di situ banyak je tempat-tempat sarang dadah dan sebagainya, dia nak masuk masjid, dia nak pergi tempat lain, kasut dan selipar dia pun dia takut. Maknanya balak benda tu, benda akan mudarat. Kenapa ni? Kerana tidak ada orang yang nak berdakwah dan juga mengajak dan mengubah keadaan itu kepada yang lebih baik. Ini tugas yang perlu untuk diambil perhatian oleh orang alim atau orang yang berilmu khususnya, dan kepada kita semua sebagai orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu secara amnya. Sebab itu Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bermakna kita kena sampaikan, kita kena ajak, kita kena ajar, kita kena ingatkan kepada orang, dan khususnya mengajak kepada manusia ini untuk menuntut ilmu. Kerana dengan adanya ilmu, maka akan selesailah daripada berbagai banyak masalah, kerana seorang itu akan bertukar menjadi orang yang mengetahui daripada kejahilan. Amin. Hadirin rahmati oleh Allah, kita ambil sedikit lagi insya-Allah. Bahaya yang menimpa si alim tadi, orang jahil memanglah dia sendiri berada dalam balak, iaitu kejahilan bagi dirinya, dan bahkan mudarat itu akan menimpa kepada dirinya. Tapi yang diketakuti juga adalah bahaya kepada orang yang alim. Adapun bahaya yang menimpa si alim pula,
ialah kerana kecuaiannya lantaran enggan menyeru si jahil ke jalan Allah, iaitu meninggalkan jalan dakwah. Atau dia cuai tidak mengajar manusia tentang apa yang mereka tiada mengetahuinya dari hukum hakam agamanya. Padahal semua itu boleh dilakukannya. Maknanya dia ada kemampuan, dia ada ilmu, dia ada kemampuan, dia ada masa, tapi dia tak buat dakwah. Dia tak pergi ajar orang. Apabila orang-orang yang jahil itu tiada mengetahui apa yang dituntut daripadanya untuk mengerjakan apa yang difardukan Allah ke atasnya dari urusan agamanya, maka wajiblah atas para ulama mengajar mereka serta mengenalkan mereka, dan haram para ulama mendiamkan diri. Dia panggil kitmanul ilmi, iaitu menyembunyikan ilmu. Ulama itu dipanggil orang yang menyembunyikan ilmu. Dan ini Allah cerita pernah berlaku dulu, iaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahli kitab. Dia suka menyembunyikan kebenaran dan ilmu. Bahkan di antara yang mereka sembunyikan adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Dia kata alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni ahli kitab, mengenal Nabi itu, Rasulullah SAW itu, seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan dalam riwayat, di dalam tafsir sebut, mereka kenal Rasulullah lebih daripada mereka kenal kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebahagian daripada mereka rela untuk nak menyembunyikan kebenaran itu sedangkan mereka tahu. Ini sifat yang Allah cerita tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kerana apa? Kerana menyembunyikan kebenaran. Jadi jangan jadi orang alim tapi menyembunyikan ilmu. Orang yang ada keperluan dalam masyarakat, dia tak pergi mengajar, dia tak pergi dakwah. Dia diamkan diri. Maka ini ada ancaman. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahawa ma min rajulin, ataupun disebutkan dalam hadis, disebutkan ma min rajulin, tidak ada seorang yang mana yahfadhu ilman, yang dia ni mempunyai ilmu, fayaktumuhu, dan dia menyembunyikan ilmu itu, illa utiya bihi yaumal qiyamah muljaman bilijamin minan nar, bilijamin minan nar. Tidak ada seorang itu yang dia ni mempunyai ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, atau dia masa menyembunyikannya, dia tak sampaikan. Dia tengok ada orang salah, dia tak tegur. Dia tak pergi ajar kepada orang-orang yang jahil di kawasan dia atau orang yang tak tahu. Maka ancaman kepada dia disebutkan, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat nanti dengan dikekang dengan tali kekang daripada neraka. Dia akan dibelenggu atau dikekang, dia diikat dia daripada kekangan daripada neraka. Masya Allah. Maknanya kalau begitu dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Taala tidak akan menguzurkan para ulama sama sekali bila mereka membiarkan orang-orang jahil itu tertinggal tanpa diajar dari urusan agamanya dan dikenalkan batas-batas kewajipan ke atasnya. Para ulama harus bersedia untuk menceburkan diri dalam kerja-kerja yang penting ini dan mengambil berat terhadap semua kepentingan dakwah kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Bukan hanya mewarisi ilmu. Ya, ilmu itu adalah warisan utama. Tapi warisan, dia sebut pewaris ni, bukan hanya mewarisi ilmu, tetapi mewarisi dakwah. Mewarisi apa yang Nabi telah pun sampaikan, dia teruskan daripada usaha dakwah bagi Nabi SAW. Sehingga itulah yang disebutkan dengan warasatul anbiya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kepada kita dan juga merahmati kepada para ulama kita yang sebelum ini telah bersungguh-sungguh, tuan-tuan guru, tok-tok guru kita, para masyayikh yang telah pun
dedikasikan waktu mereka, tenaga mereka, umur mereka, harta mereka demi untuk dakwah, demi untuk agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Dan hari ini kita ada daripada ilmu kita dapat adalah usaha-usaha mereka, yang mudah-mudahan kita berdoa ulama-ulama dan ahli ilmu pada zaman kita akan terus meneruskan daripada usaha ini, sehingga akan melahirkan masyarakat yang berilmu, yang dengannya akan makmurlah satu tempat, dan khususnya bumi ini apabila seseorang itu berilmu dan terelaklah daripada kefasadan, kerosakan-kerosakan yang berlaku. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.